dan berikut paparan utama edisi Jumaat 3 Mac. Pakar kimia Korea Utara disenarai hitam masuki Malaysia. Dakwaan Malaysia negara yang gagal mengarut. Lelaki Korea Utara Ri Jong-chol yang sebelum ini ditahan untuk membantu siasatan kes pembunuhan Kim Jong-nam, abang kepada pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, diusir hari ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafar Ali berkata polis Diraja Malaysia PDRM telah menyerahkan Jong-chol kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk pengusiran ke negara asal sebagaimana diputuskan Jabatan Peguam Negara. Katanya Jong-chol 47 tahun akan berlepas ke negara asal dengan diiringi dua wakil kedutaan Korea Utara. Kira-kira pukul 9 pagi tadi, Jong-chol dengan baju kalis peluru dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang dengan kawalan ketat polis. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Afandi Ali semalam berkata lelaki tersebut yang direman sejak 18 Februari lepas dibebaskan dan dihantar pulang berikutan kekurangan bukti untuk mendakwa. Ri Jong-chol yang juga pakar kimia Korea Utara kini disenarai hitam dari memasuki negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan ini kerana Malaysia tidak mahu wujud sebarang elemen atau individu yang menjadikan negara ini sebagai pengkalan agenda tersembunyi. Apabila beliau masuk ke negara ini dengan hasrat untuk bekerja dengan sebuah syarikat, akhirnya dari siasatan polis mendapati bahawa beliau tidak bekerja di tempat berkenaan. Sebaliknya, aktiviti yang beliau lakukan ialah aktiviti yang kerajaan Malaysia tidak akan pernah kehendaki untuk beliau lakukan. Dan dalam hal ini, apabila beliau dihantar pulang ke negara asal, berarti kita tidak mahu elemen-elemen seperti beliau berada di negara kita. Dan di dalam hal ini kerajaan Malaysia harus bertegas terhadap pendirian yang kita tidak mahu ada beberapa unsur yang cukup tidak menepati kehendak-kehendak sebagai sebuah negara sahabat. Sebaliknya cuba untuk menjadikan negara ini sebagai suatu pengkalan untuk mereka melakukan agenda-agenda tersembunyi, maka kerajaan Malaysia memutuskan individu seperti ini tidak dikehendaki oleh negara kita. Jong-chol akan diterbangkan ke Beijing malam ini sebelum meneruskan perjalanan ke Pyongyang, Korea Utara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memberi amaran kepada Duta Korea Utara ke Malaysia Kang Chol untuk tidak berterusan mempetikai dan menghentam kerajaan Malaysia berkaitan proses siasatan kematian Kim Jong-nam. Jika ingkar, Kang Chol bakal menerima kesan buruk akibat perbuatannya itu. Jika hentaman itu berterusan dibuat oleh duta berkenaan, beliau akan membayar harga yang mahal. Sebagai seorang duta, biarpun skripnya datang daripada sumber yang beliau sendiri ketahui, tetapi beliau harus menghormati sistem perundangan, etika, budaya dan kelaziman yang dilakukan oleh negara kita. Dan sistem diplomasi di peringkat antarabangsa harus dihormati. Kang Chol sebelum ini kerap mengeluarkan kenyataan yang mempetikai kredibiliti siasatan kes pembunuhan berkenaan. Pada sidang media sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut ditanya berkaitan dua suspek lelaki siasatan pembunuhan Kim Jong-nam
yang dikatakan bersembunyi di kedutaan Korea Utara. Questioning could be in that embassy as well. As long as a person is inside any premises of any embassy or high commission office, we have to follow the rule of diplomatic procedures. This has been international practice diplomatically. The warrant, of course, is not only to be served, but some diplomatic procedures has to be respected. I understand that you have to follow the... Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menekankan siasatan pembunuhan abang tiri kepada pemimpin tertinggi Korea Utara itu berdasarkan bukti yang diperolehi daripada 4 elemen utama dan bukannya daripada sebarangan bukti yang boleh dipetikai. Number 1, DNA. Number 2, on forensic element. Number 3, the content of chemical use. And number 4 is on high definition CCTV evidences. Based on these 4 elements, we are going to take all these evidences to the court as evidence to try these 2 ladies plus maybe some other accused to be charged in court. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan PDRM telah mengeluarkan waran tangkap terhadap pekerja syarikat penerbangan Korea Utara Air Koryo dikenali sebagai Kim Oh-il, 37 tahun bagi membantu siasatan kes pembunuhan Kim Jong-nam. Pada masa sama, polis menghantar permohonan melalui Kementerian Luar bagi mendapatkan kerjasama daripada setiausaha kedua Kedutaan Korea Utara Yon Kwang Song membantu siasatan kes pembunuhan Jong-nam, pemegang pasport atas nama Kim Chol. Dan beliau mengesahkan surat itu sudah pun diserahkan oleh Wisma Putra. Merujuk kes yang sama, Kuala Lumpur sedia memberi kerjasama penuh kepada Pertubuhan Larangan Senjata Kimia OPCW dan Pertubuhan Antarabangsa lain bagi membawa pelaku di sebalik penggunaan bahan kimia ejen saraf VX ke muka pengadilan. Kementerian Luar dalam kenyataannya memaklumkan OPCW telah memberikan beberapa bahan teknikal seperti dipohon oleh pihak berkuasa Malaysia dalam membantu siasatan kes tersebut. Kementerian menegaskan bahawa Malaysia mematuhi undang-undang di bawah Jadual 1 Konvensyen Larangan Pembangunan, Penghasilan, Penyimpanan dan Penggunaan Senjata Kimia bagi tujuan kemusnahan CWC 1997 dan Akta Konvensyen Senjata Kimia Malaysia 2005. Justru Kementerian mengutuk sekeras-kerasnya penggunaan senjata kimia tersebut oleh sesiapa sahaja di mana-mana dan dalam apa jua keadaan. Bahan kimia atau ejen saraf VX dipercayai digunakan dalam pembunuhan Jong-nam yang menggunakan pasport atas nama Kim Chol ketika menunggu penerbangan ke Macau di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 pada 13 Februari lepas. Dalam kejadian itu, Jong-nam, abang kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dihampiri 2 wanita asing yang dikatakan telah menyapu mukanya dengan tangan yang dilumur bahan beracun. Beralih ke perkembangan lain. Dakwaan pihak pembangkang kononnya Malaysia adalah sebuah negara yang gagal atau a failed state disifatkan sebagai mengarut. Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berkata, jika benar Malaysia sebuah negara yang gagal, pastinya ia tidak mendapat perhatian pemimpin dunia termasuk Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang memilih Malaysia sebagai destinasi pertama lawatannya ke Asia. Kalau Malaysia failed state, tuan-tuan ingat His Majesty Raja Salman, King of all kings, nak datang ke Malaysia ni, negara yang failed state, datang dengan kapal terbang yang begitu besar ke Malaysia, rombongan besar, dan buat perjanjian dengan Petronas untuk melabur
31 bilion ringgit projek rapid penggerak. Tuan-tuan ingat, dia nak buang masa, he's going to waste his time dengan Malaysia, dengan Perdana Menteri Malaysia, dengan Kerajaan Malaysia. Semasa berucap merasmikan program perumahan rakyat PPR Taman Batu Sapi di Sandakan, beliau menambah penandatanganan perjanjian antara Petronas dengan syarikat pengeluar minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, yang mengeluarkan 14 juta tong minyak sehari juga bukti Malaysia tidak gagal. Malah Saudi Aramco mengiktiraf Petronas sebagai rakan kongsi projek pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia Petronas Rapid di Pengerang, Johor. Datuk Seri Najib juga menjelaskan Bloomberg turut mengumumkan kedudukan Malaysia dalam Indeks Ekonomi Inovasi Dunia meningkat kepada kedudukan ke-23 daripada tangga ke-25 baru-baru ini. Tegasnya lagi, sekiranya Malaysia sebuah negara gagal, kerajaan tidak mungkin mampu melaksanakan projek-projek asas kepentingan rakyat seperti projek perumahan rakyat di Batu Sapi dan projek mega lain di Sabah. Ya, dalam ucapan itu juga, Perdana Menteri turut mendedahkan seorang bekas Menteri Persekutuan yang kini Presiden Parti Pembangkang pernah mengadakan pertemuan dengannya dan memohon dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah. Datuk Seri Najib menyifatkan permintaan itu sebagai cita-cita peribadi bekas menteri itu. Cita-cita peribadi tidak boleh mengatasi perjuangan untuk rakyat seperti menubuhkan sebuah parti politik hanya untuk kepentingan peribadi tidak akan bertahan lama. Penubuhan sesebuah parti politik dibuat atas perjuangan murni, suci serta penuh idealisme seperti penubuhan UMNO dan Barisan Nasional BN yang ditubuhkan untuk membawa rakyat Malaysia lebih berjaya dan maju. Ini parti politik, ini perjuangan. Ini satu institusi. Inilah yang kita mesti jaga. Sebab pemimpin boleh pergi datang. Tapi UMNO dan BN mesti kekal terus memerintah di bumi yang bertuah ini, tuan-tuan. Tahu makna. Sebab perjuangan kita ni sambung menyambung. Daripada satu pemimpin pada pemimpin yang lain. Dan kita boleh lihat kemajuan. Sebab itu Malaysia berjaya. Beliau turut mengingatkan rakyat agar tidak termakan dengan hasutan pembangkang yang akan merugikan mereka. Ini kerana pembangkang tidak mementingkan sama ada perkara dibangkitkan mereka itu benar atau palsu. Sebaliknya hanya mahu mengurangkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Dalam lawatan ke Sabah, Datuk Seri Najib pagi tadi turut merasmikan projek perumahan rakyat PPR Taman Batu Sapi. PPR berkenaan yang terdiri daripada 4 blok dengan 180 unit rumah berkeluasan 700 kaki persegi dibina dengan kos RM31.25 juta di tanah seluas 3.8 hektar. Menurut Datuk Seri Najib, penduduk bakal menerima taraf pemilikan rumah berharga RM174,000 secara sewa milik dengan sewa RM124 sebulan. PPR Batu Sapi ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dalam usaha bagi memberi persekitaran kualiti kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Dengan pembinaannya, sebanyak 26 projek PPR telah dibina di Sabah setakat ini, manakala 8 lagi dalam pembinaan dan 4 lagi projek sedang dirancang. Dalam pada itu, penerima kunci rumah projek perumahan rakyat PPR Taman Batu Sapi Sandakan melahirkan rasa gembira selepas penantian mereka untuk memiliki rumah idaman kini berakhir. Mereka sebelum ini tinggal di kawasan perkampungan Setinggan di Kampung Lupak Meluas. Ini kami tinggal di Setinggan. Alhamdulillah sebab boleh menggembirakan lah. Saya rasa bersyukurlah, bersyukur. Kalau selama ini pun kami tinggal di Setinggan, okey, bersyukur pada Datuk Seri lah kerana memberi kami rumah PPR dan dapat juga kami keselesaan untuk sekeluarga. Ini hari saya dapat kunci, gembira lah, gembira karena yang terpilih lah kan. PPR terbabit juga mempunyai 5 unit rumah khas untuk golongan OKU selain kemudahan lain seperti taman permainan, dewan serbaguna, bangunan kedai dan bersebelahan dengan Masjid Wasatiyah Lupak Meluas.
Turut diumumkan Perdana Menteri usaha manjangkan landasan lapangan terbang Sandakan bagi membolehkan pesawat penerbangan terus mahupun sewa dari China mendarat. Menurutnya pada masa ini pengurusan nilai sedang dilakukan untuk menentukan harga kontrak. Ya, Datuk Seri Najib sudah mengarahkan Menteri Pangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai untuk menentukan harga kontrak dan minta ia disegerakan. Pelancaran projek itu dilakukan dalam satu lagi lawatan Perdana Menteri ke Sandakan tidak lama lagi. Projek tersebut akan membolehkan penerbangan terus menggunakan pesawat lebih besar seperti Airbus 330 untuk mendarat di Sandakan. Bagi mempercepatkan projek berkenaan, kontrak akan tertumpu kepada aspek memanjangkan landasan dan tidak melibatkan bangunan terminal. Ramai lagi pelancong dan pelawat akan datang ke Sandakan dan Sandakan akan lebih maju lagi pada masa akan datang. Datuk Seri Najib menyatakan demikian kepada pemberita ketika melakukan tinjauan mesra di Harbour Square Sandakan. Inisiatif program Negaraku bertunjangkan semangat cintakan Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bulan lalu, platform mendorong rakyat mengenepikan sebarang perbezaan, bersikap positif dan yakin terhadap negara sendiri. Konsep itu selari dengan ungkapan Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Perpaduan adalah asas kepada kekuatan Malaysia. Namun sejauh manakah keutuhan konsep itu difahami rakyat? Ikuti laporan ini. Menyemarak semangat rasa cintakan negara dalam diri rakyat meski nampak remeh namun tidak semudah disangkakan. Apatah lagi dalam usaha menghapus jurang perbezaan ideologi dalam menjayakan cita-cita membentuk sebuah Malaysia yang lebih makmur dan berjaya. Pembentukan satu komuniti yang bersatu hati kunci asas kepada kejayaan konsep itu. Perbezaan pendapat politik. Semangnya di antara kita ini ada perbezaan, tapi akhirnya mesti kita bersama-sama untuk memajukan negara ini. Dan ini sebenarnya sudah terbukti dalam beberapa insiden, seperti kalau sekiranya ada banjir, semua rakyat kita datang dengan sukarela untuk membantu satu dengan lain. Kekukuhan, perpaduan dan semangat cintakan negara perlu dipertahankan setiap masa kerana ia merupakan tulang belakang kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, rakyat perlu terus bersama menyemarakkan lagi semangat negaraku dan memacu negara ke peringkat lebih tinggi. When there is a country, where is a team, there is a negara, there is a national flag, national anthem, kita orang Malaysia. Negaraku kita sokong, support, enhance, kasih turunkan kepada cucu-cucu and tell the whole world we have our pride. Our pride is we have respect. Our respect is respect. Malaysia is full sovereignty country. That our national flag, our national anthem. Malaysia berdiri megah hari ini kerana berjaya menempuh pelbagai cabaran suka dan duka. Rakyat semakin bijak menilai mana yang benar mahupun palsu, lebih memahami antara satu sama lain serta lebih berani tampil bersama-sama mempertahan maruah negara. Rakyat juga faham impak negatif yang akan melanda negara sekiranya tragedi 13 Mei kembali berulang. Kita sebagai rakyat Malaysia kita terima apabila Yang Perdana Menteri telah mengutarakan konsep negaraku sambutan Hari Kemerdekaan ini. Mana ini adalah sangat perlu perpaduan antara kalangan masyarakat Malaysia kerana negara ini adalah berbilang kaum, berbilang bangsa kerana Yang Perdana Menteri telah pun pilih tema ini, negaraku ini adalah maksudnya di negara ini semua berkaum adalah satu cinta negara yang ini. Tahun ini tahun negaraku, tahun kita mensyukuri kemakmuran dan terus membangunkan negara Malaysia tercinta.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima merasmikan Masjid Sultan Muhammad Kelima di Kompleks Penjara Sungai Udang, Melaka. Keberangkatan tiba Seri Paduka pada kira-kira 1:10 tengah hari disambut Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dan Ketua Pengarah Penjara Datuk Seri Zulkifli Omar. Ketibaan baginda turut dinanti-nantikan kira-kira 5,000 rakyat Melaka yang tidak mahu melepaskan peluang menantikan keberangkatan tiba baginda buat pertama kali ke negeri itu sejak ditabau sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 13 Disember lalu. Masjid yang siap dibina pada Februari 2010 dengan anggaran kos sebanyak 305 juta ringgit itu adalah sebahagian daripada komponen pembangunan di kompleks yang berkonsepkan Islam dan moden kontemporari. Baginda kemudiannya menunaikan solat Jumaat berjemaah bersama umat Islam yang hadir dengan diimamkan oleh Mufti Negeri Melaka Datuk Abdul Halim Tawil. Baginda turut mengambil kesempatan bersalam-salaman dan menghadiri majlis santapan rakyat di perkarangan masjid berkenaan. Tahanan reman 4 daripada 6 yang bagi siasatan kes rasuah dan penyelewengan hartanah di Johor dilanjutkan selama 7 hari lagi. Ia termasuk anak dan seorang pegawai khas kepada Esko Kerajaan Negeri, manakala 2 lagi yang dipercayai pemaju dibebaskan atas jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Lanjutan reman bermula hari ini hingga 9 Mac. Kesemua suspek dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor baru pagi tadi. 24 Februari lalu, SPRM menahan kesemua suspek kerana disyaki bersubahat dalam pengurangan premium tanah yang diluluskan untuk projek-projek perumahan dan perindustrian serta penukaran status premis-premis di Johor. SPRM juga bertindak membekukan 45 akaun bank bernilai 15.5 juta ringgit serta merampas 21 kereta mewah, 5 motosikal berkuasa tinggi, wang tunai kira-kira RM500,000 termasuk mata wang asing dan dokumen bagi membantu siasatan. Seorang penyelia tapak letak kenderaan di penjara 7 hari dan denda RM40,000 akibat menawar serta memberi suapan kepada penguatkuasa Jabatan Imigresen tahun lalu. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Session Seremban, Hakim Fatiyah Idris selepas Lim Hong Pio, 51 tahun mengaku salah terhadap 2 pertuduhan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menawarkan suapan RM500 kepada pegawai bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Negeri Sembilan supaya tidak menangkap 2 pekerja warga asing. Kesalahan dilakukan 30 Mei tahun lalu. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa memberi suapan RM500 kepada pegawai sama di tempat dan masa yang sama. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17(B) atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Di Perak, seorang buruh dipenjara 8 bulan gara-gara mengeluarkan kata-kata ugutan ancaman bom di tempat awam. Tertuduh Faizal Yop Idris, 30 tahun, mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Batu Gajah, Perak. Tertuduh yang memandu seorang diri pada 25 Februari lalu memberhentikan keretanya di lampu isyarat Simpang 4 Bota Kiri lalu menjerit dan mengarahkan orang ramai menyelamatkan diri kerana mengakui terdapat bom di dalam keretanya. Dia didakwa mengikut Seksyen 505(B) Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hukuman penjara diperintahkan Majistret Muhammad Fitri Sadaruddin dan berkuat kuasa mulai tarikh dia ditangkap. Lebih 21,000 liter minyak diesel bersubsidi bernilai hampir 1.35 juta ringgit dirampas selepas operasi ke sebuah kapal tunda di tebingan Sungai Seberang Takir, Kuala Nerus. Serbuan oleh unit risikan dan operasi markas pasukan polis Marin Pahang turut menemui bahan api berkenaan dalam tangki yang diubah suai. Rampasan terbesar ini turut menahan 4 lelaki termasuk tekong berumur 28 hingga 36 tahun ditahan. Kesemua mereka termasuk 2 warga asing gagal menunjukkan dokumen pembelian dan penyimpanan bahan api tersebut.
Seramai 126 pelajar Malaysia yang bersekolah di sebuah mahat tahfiz di Al-Sharqiyah, Mesir ditahan polis Mesir pada 27 Februari lalu berkaitan kesalahan visa pelajar. Setiausaha kedua Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah, Muhammad Husaini Zainuddin berkata, pelajar berusia 10 hingga 22 tahun itu ditahan kerana tidak memiliki visa pelajar yang sah atau tamat tempoh. Muhammad Husaini berkata mereka dibawa ke pusat latihan pasukan polis wilayah Al-Sharqiyah untuk diambil keterangan. Seramai 104 daripadanya akan dihantar pulang ke Malaysia secara berperingkat mulai esok. Urusan penghantaran pulang itu diuruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Mesir, manakala selebihnya dibebaskan dan kini di bawah pengawasan pihak kedutaan. Tambah Muhammad Husaini, pihaknya percaya kegagalan mahat tahfiz itu berdaftar dengan sekolah Al-Azhar menyebabkan visa tidak dapat dikeluarkan. Kerajaan negeri dilarang menjalankan sendiri sebarang perjanjian atau perancangan dengan mana-mana syarikat berhubung inisiatif melindungi alam sekitar daripada pemusnahan hutan dan degradasi. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ini kerana perjanjian sedemikian tidak memenuhi syarat dan bercanggah dengan syarat yang ditetapkan Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim UNFCCC. Dalam konteks RNDD ni, dia sebenarnya negara Malaysia berbincang di peringkat antarabangsa dan ada proses-proses yang tertentu yang perlu dipenuhi dan proses ini amat penting sebelum kita mendapat sumbangan ataupun bantuan daripada pihak Green Climate Fund. Jadi kalau apa saja yang berlaku di luar sana yang mengatakan dia boleh dapat Green Climate Fund tidak menerusi proses ini, memang payah betul kementerian kita untuk menerima. Sebabnya proses ini kita bincang beberapa tahun. Tambahnya, Malaysia kini berada pada perbincangan di peringkat terakhir dan telah menyerahkan laporan melindungi sistem maklumat kepada Sekretariat UNFCCC sebelum boleh mendapatkan sumbangan daripada Dana Iklim Hijau GCF. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi sebelum itu mempengerusikan mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Putrajaya. Baik, seperti biasa minggu ini segmen Jom Jalan-Jalan akan bawa kita ke satu lagi destinasi menarik dalam negara. Dan kali ini wartawan Zarul Fahmi berpeluang merasai pelancongan desa di daerah pelancongan bersejarah Kota Tinggi Johor. Saksikan. Selamat datang ke Bandar Penawar, antara bandar yang terdapat dalam wilayah Johor Tenggara, Kejora. Okey, baiklah, saya nak masuk ke pusat penerangan pelancongan Kejora. Sebab apa? Sebab dekat sini ada menyediakan informasi dan juga maklumat tentang tempat yang menarik di sekitar wilayah Johor Tenggara. Okey Kak, kat mana tempat yang boleh saya pergi? Okey, kita suggestkan pergi ke Homestay Buluka Durian. Kampung Buluka Durian, kita masuk kanan. Bang. Assalamualaikum. Kita tanya kejap. Pakcik, tumpang tanya pakcik. Homestay Kampung Buluka Durian ni dekat mana ya? Kebetulan saya pun nak ke sana ni. Oh, pakcik nak ke sana? Ya, boleh ikut saya. Alhamdulillah, senang kerja kita. Okey pakcik, mana ni? Terletak di sedili kecil Kota Tinggi, Johor. Masuk saja perkampungan ini dengan suasana aman dan damai sangat elok untuk lari seketika dari kesibukan ibu kota. Homestay ini baru sahaja 2 tahun beroperasi dengan menawarkan pelbagai aktiviti menarik yang boleh kita lakukan. Pemandangan kawasan ini sungguh menarik berlatarkan paya bakau, sungai, jeti, semua itu sejuk mata memandang. Jom kita ikut Pak Wan pergi memancing di muara sungai. Sambil-sambil dalam perjalanan menuju ke kawasan memancing, dapatlah kita melihat-lihat pemandangan sungai dengan menyelusuri sungai sedili kecil ini.
Pak Wan cakap kat sini tempat mancing yang cantik. Ada ikan siakap. Apa lagi Pak Wan? Ikan pagi, bilang. Oh, semua ada. Apa kata? Kita cuba. Tengok apa yang dapat. Sampai juga kita ke Muara. Pak Wan cakap kawasan ini memang kawasan ikan banyak. Saya pun tak tunggu lama. Pancing jangan tak pancing. Ikan pun kita dah dapat. Bukan calang-calang pula tu. Ikan siakap. Kita bakar, kita makan ikan siakap kita tadi. Pak Wan, oi Pak Wan. Mana Pak Wan ni ha? Pak Wan. Tak apalah, saya bakar dululah. Baiklah, kami kru 3J bersama-sama menyang dan membakar ikan untuk santapan pada malam ini. Dah start dah. Okey. Okey, sekian saja paparan kita pada minggu ini di Wetland Kampung Beluka Durian, dan kita pun dah melakukan beberapa aktiviti yang cukup menarik, cukup menyeronokkan. Jom jalan-jalan pada roket destinasi menarik Malaysia. Pak Wan makan kicap je Pak Wan. Boleh? Malaysia akan memanfaatkan kerjasama erat yang dicapai menerusi lawatan Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud untuk mempromosikan negara sebagai hub halal antarabangsa. Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE, dua rakan dagang dalam kalangan negara Asia Barat, telah menyatakan minat untuk bersama membangunkan ekosistem halal. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, setakat ini pencapaian piawaian halal Malaysia di peringkat antarabangsa amat membanggakan. Ia terbukti apabila banyak negara menagih hikmat dan kepakaran Malaysia dalam membangunkan ekosistem halal mereka, termasuk Jepun, China dan Cambodia. Jelas beliau, lawatan rasmi Raja Arab Saudi perlu dimanfaatkan secara optimum. Tambahan pula, strategi pembangunan ekonomi baharu tidak lagi hanya tertumpu kepada sektor minyak dan petroleum sahaja. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mempengerusikan mesyuarat Majlis Halal Malaysia kali pertama di Putrajaya. Walaupun Halal Malaysia telah mendapat tempat di arena antarabangsa, namun semua pihak tidak harus berasa selesa. Penyaluran khidmat nasihat dan kepakaran halal Malaysia kepada negara-negara luar membuka ruang peluasan perniagaan kepada usahawan tempatan. Mesyuarat memutuskan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai sekretariat tetap kepada Majlis Halal Malaysia. Selain bahagian hub halal di JAKIM, pensijilan halal Malaysia akan dimantapkan lagi dengan kerjasama beberapa agensi lain melalui Kaedah Strategi Lautan Biru Nasional NBOS. Lembaga Tabung Haji TH akan mengkaji semula cadangan untuk melabur dalam sektor hartanah di United Kingdom dan Australia dalam tempoh terdekat. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Johan Abdullah berkata ini berikutan keadaan ekonomi global dan tukaran asing yang kurang menarik. Okey, kita dah dapat kelulusan untuk buat pelaburan. Namun begitu, oleh kerana keadaan ekonomi semasa dan juga pertukaran mata wang asing dengan Malaysia agak kurang menarik. Jadi kita perlu tunggu dan lihat. Okey, namun begitu tak kurang juga untuk mendapat pelaburan-pelaburan yang bersifat strategik di Malaysia. Bercakap dalam temu bual eksklusif bersama RTM sempena lawatan kerjanya ke Angkasa Puri hari ini, Datuk Seri Johan berkata pengurus dana Islam itu akan memberi fokus kepada pelaburan jangka panjang bagi 2017. Ia khususnya dalam sektor peladangan, keuangan Islam, hartanah dan perhotelan sebagai strategi untuk menghadapi persekitaran perniagaan yang mencabar.
Kita buat pelaburan ni jangka masa panjang. Kita bukan labuh hari ini dan kita akan dapat untung besok. Tidak begitu. So kita ada sustainable power. Kita nak dapatkan dividen daripada pulangan pelaburan. Namun begitu kita perlu lihat untuk monetize certain investment yang sudah matang. Kalau kita perlu jual, kita perlu jual. Setakat ini, TH mempunyai pelaburan hartanah di 3 buah negara termasuk Arab Saudi, Australia dan United Kingdom. Portfolio hartanah domestik dan antarabangsa terus menjadi aktiviti teras TH dalam usaha mempelbagaikan portfolio pelaburan dan menjana pulangan yang baik dan berterusan kepada pendeposit. Jumlah perdagangan Malaysia meningkat 14.8% kepada 135.77 bilion ringgit pada Januari tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam satu kenyataan maklumkan ekspor mencatat pertumbuhan 13.6% menjadi 70.24 bilion ringgit, paras tertinggi yang pernah direkodkan secara bulanan. Jumlah import pula berkembang 16.1% kepada 65.53 bilion ringgit. Imbangan perdagangan sebanyak 4.71 bilion ringgit dicatat pada Januari 2017 menjadikannya bulan ke-231 berturut-turut. Lebihan dagangan dicatatkan sejak November 1997. Perdagangan dengan China meningkat sebanyak 28.2% kepada 23.34 bilion ringgit. EU berkembang 9.7% kepada 12.87 bilion ringgit. Jepun meningkat 17.8% kepada 11.39 bilion ringgit. Manakala dengan Amerika Syarikat meningkat 15.3% kepada 12.44 bilion ringgit. Kerajaan komited memastikan hasil kutipan cukai digunakan untuk pembangunan negara dan menyampaikan kualiti perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Wira Osman Aziz berkata, tanpa hasil cukai, kerajaan tidak mungkin dapat membangunkan negara dan mensejahterakan rakyat dalam pelbagai bidang. Justru beliau berharap rakyat Malaysia mempunyai kesedaran mengenai kepentingan membayar cukai yang merupakan instrumen ekonomi yang amat penting bagi sesebuah negara. Dan sudah tentulah yang paling penting adalah rakyat kita sendirilah yang ada keinsafan dan kesedaran melihat cukai ini merupakan satu tanggungjawab bersama. Ia bukan satu bebanan. Jadi saya sebut dalam ucapan saya juga baru ini dengan GST dan sebagainya kan. Ia merupakan, pada saya, kita nak supaya rakyat Malaysia melihat membayar cukai ini merupakan satu tanggungjawab. Di mana kita collect cukai ini, kemudian kita disburse balik, kita beri balik kepada rakyat dalam pelbagai bentuk. Beliau juga yakin lembaga hasil dalam negeri LHDN mampu mencapai sasaran kutipan cukai sebanyak 127.7 bilion ringgit selepas berjaya mengutip 114 bilion ringgit tahun lalu. Jaguh perseorangan badminton lelaki negara Datuk Lee Chong Wei dinobatkan sebagai atlet terbaik anugerah SAM 100 Plus 2016 yang berlangsung di Ibu Negara malam semalam. Manakala kategori baharu yang dikenalkan, atlet Paralimpik terbaik menjadi milik atlet olahraga Rizwan Muhammad Puzi. Selain pingat perak Sukan Olimpik, Chong Wei turut memenangi beberapa kejohanan badminton Super Series sepanjang musim lalu. Pemain berusia 34 tahun itu menewaskan 6 calon lain iaitu gandengan pandai lari Nong Chong Jung Hong untuk acara terjun, Go Vishen Tang Wee Kiong, Cham Peng Sun Go Liu Ying untuk badminton, Azizul Hasni Awang berbasikal, Muhammad Al-Jufri Jamari silat dan pelumba Moto3 Khairul Itham Pawi. Ini merupakan kali kedua pemain nombor 1 dunia itu memenangi anugerah berkenaan selepas memenangi pada tahun 2008.
Sementara itu, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi pula menjadi penerima sulong anugerah atlet Paralimpik terbaik SAM selepas memahat sejarah buat Malaysia tahun lalu dengan pingat emas acara 100 meter kategori T36. Ia juga merupakan emas pertama buat kontingen negara. Tahun sama juga, atlet kelahiran Perlis ini turut memenangi pingat emas dalam kejohanan olahraga IPC terbuka China dan kejohanan olahraga IPC Asia Oceania. Kedua-dua mereka menerima trofi dan wang tunai RM10,000 yang disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tidak ketinggalan, atlet terjun Norda Bita Sabri pula dipilih sebagai penerima anugerah atlet muda terbaik. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka menerima anugerah Persatuan Sukan Dinamik. Megat Syafiq Syazwan Muhammad Khairul, pelajar Sekolah Sukan Bukit Jalil, telah dipilih sebagai pemain terbaik Liga Kementerian Pendidikan Malaysia. Atlet terbaik anugerah SAM 100 Plus 2016 Datuk Lee Chong Wei berharap anugerah tersebut menjadi pencetus semangat buat dirinya untuk terus menggegar pentas antarabangsa. Beliau yang baru pulih dari kecederaan akan beraksi di pentas All England minggu depan. Untuk saya, satu yang betul untuk naikkan semangat saya, dan saya harap this is a second award in the SAM. Saya harap boleh naikkan lebih semangat untuk saya akan tahun ini, because saya tahu tahun ini is a very tough years, and mungkin saya baru balik and injury, ya. Tapi harap saya boleh first tournament in this year in All England, harap boleh dapat and satu yang confident and tournament feeling balik lah. Manakala bagi kategori media pula, anugerah utama media sibuk menjadi milik wartawan Nadi Arena Bazli Azmi yang juga memenangi kategori laporan media elektronik terbaik. Turut tercalon ke peringkat akhir laporan media elektronik terbaik ialah wartawan RTM Fazrid Kamarudin dengan laporannya Prestasi Sepak Takraw Negara Merosot. Laporan khas terbaik kategori terbuka dimenangi wartawan Berita Harian Muhammad Faizul Haikambad. Sementara wartawan harian Metro Aziman Rusdi memenangi kategori ulasan berita terbaik media cetak. Wartawan NST Ajipal Singh pula menerima anugerah laporan media cetak terbaik. Fotografi sukan terbaik dimenangi jurugambar NSTP Osman Adnan menerusi foto atlet renang Syria dalam kejohanan renang terbuka Malaysia 2016. Kesemua pemenang menerima hadiah wang tunai RM3,000 serta sijil dan trofi penghargaan disampaikan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Anugerah SAM 100 Plus langsung di Ibu Negara. Tahniah kepada semua pemenang. Jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei kini bersedia sepenuhnya untuk menghadapi kejohanan All England 7 hingga 12 Mac ini. Bagaimanapun, Chong Wei akan beraksi tanpa kehadiran jurulatih perseorangan negara Hendrawan yang mengalami kecederaan. Hendrawan yang ditemui pada sesi latihan di Akademi Badminton Negara Bukit Kiara berkata beliau mengalami kecederaan bahu yang menghalangnya untuk turut serta kejohanan berkenaan yang berlangsung di Barclaycard Arena Birmingham. Chong Wei bagaimanapun akan ditemani seorang lagi jurulatih perseorangan, Teh Subok. Dia tak apa-apa, mungkin body tak apa-apa sihat lah, and mungkin dia akan rest. Tapi untuk saya memang Coach Hendrawan dan Subok memang dua orang kerjasama dengan grup kita. Ada 6 orang kita, and saya harap tak kisah siapa yang coach bawa sama saya, and saya mungkin akan ikut coach punya arahan macam mana akan bincang sebelum match preparation. Datuk Lee Chong Wei pernah menjuarai All England pada 2010, 2011 dan 2014. Menjelang aksi kelayakan pusingan ketiga bola sepak Piala Asia, Malaysia menentang Korea Utara. Perlawanan pada 28 Mac tetap berlangsung di Pyongyang. Kali itu disahkan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Jelas Datuk Hamidin pihaknya telah pun mendapatkan penjelasan daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan FAM terpaksa aku dengan perkara tersebut. Dan saya dah bincang dengan Datuk Windsor AFC bahawa AFC tak boleh untuk meminda venue tersebut tanpa alasan yang kukuh. Jadi untuk ketika ini saya perlu menyatakan
FM perlu akur dengan keputusan daripada AFC dan juga daripada saranan daripada kerajaan. Walau bagaimanapun, jika ada perubahan selepas ni, kita akan maklumkan. Jadi setakat ni perlawanan kita bermain di Pyongyang pada 28 hari bulan. Manakala menyentuh mengenai jaminan keselamatan sepanjang skuad kedalian Dato' Ong Kim Swee di sana nanti, Persatuan Bola Sepak Korea Utara memberikan respon positif bahawa segalanya selamat. Beliau ditemui di ibu negara. Kesemua atlet dinilai berdasarkan prestasi semasa dan jika mereka gagal mencapai kriteria yang diperlukan, mereka boleh digugurkan dari program podium. Namun mereka boleh kembali ke dalam program tersebut jika dapat mempamerkan prestasi di tahap terbaik. Dan jelas pengarah program tim New Weham, program podium mempunyai standard yang tinggi dalam pemilihan atlet dan proses pemilihan berlaku secara adil sepenuhnya. Namun atlet yang terpilih diingatkan supaya tidak terlalu selesa dan leka kerana untuk kekal berada dalam program tersebut, atlet perlu membuktikan tahap prestasi yang terbaik. Sebuah itu bagi mengimbangi gaya hidup atlet, Institut Sukan Negara ISN memperkenalkan program prestasi gaya hidup atlet bagi mewujudkan atlet negara yang lebih berinformasi, bermotivasi dan mempunyai keseimbangan dalam hidup. It is not easy to win a medal. It requires complete dedication and there has to be a balance. And so I'm really pleased that Performance Lifestyle will bridge the gap between a professional athlete that is dedicated to training, whose sole focus is on getting the medal, and then life outside where they can relax, refresh, recharge. Tambahnya, atlet bukan sahaja akan dibimbing untuk melonjakkan prestasi, malah juga bimbingan dalam gaya hidup secara peribadi. Seterusnya, saingan sulung Liga Bola Sepak Rakyat Wanita LBRW sampai ke kemuncaknya. Pentas perlawanan akhir menemukan pasukan Kota Star dari Kedah dan Felda United yang akan berlangsung Ahad ini di mini stadium Universiti Putra Malaysia UPM Sedang. Pertembungan akhir ini pastinya dinantikan berdasarkan kepada rekod jaringan Felda yang besar dan rekod cemerlang pertahanan Kota Star yang tidak pernah melepaskan sebarang gol dalam kempen LBRW. Bagi saya, player saya tekankan kita main game kita biasa je. Sebab kita, target kita suku bila ke final ni, kita enjoy game, menang kalah tu normal, tapi kita try bagi yang terbaik lah. Suara sikit. Bangun Kota Star melangkah ke final selepas membenam Jeongsa dengan agregat 4-0 sementara Felda United mudah menumpaskan Bintulu 5-2. Juara bakal menerima wang tunai RM20,000 manakala naik juara RM10,000. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Brigadier Jeneral Dato' Nur Huda Ahmad yang juga pengerusi Jawatankuasa Bola Sepak Wanita FAM menganggap anjuran edisi pertama LBRW berjaya dalam konteks mencungkil bakat baru yang boleh diserapkan ke dalam skuad kebangsaan. Hasil daripada ini, kita juga membuat bahawa LBR Wanita ni sebagai satu platform untuk memilih pelapis-pelapis untuk national team juga. Dan setakat ini, di mana saya dah duduk dengan head coach national team saya dan kami dah identify dalam 6 orang, tak silap saya 6-7 orang untuk dipanggil untuk buat pemilihan supaya dia datang untuk centralized training fasa 3 untuk SEA Games. Jadi bila dia datang untuk training tu nanti, kita tengok sama ada dia boleh dimasukkan ataupun tidak, ataupun mungkin national team yang kata ini masih bagus lagi. Saingan LBRW 2017 disertai 15 buah pasukan yang dibahagikan kepada 4 kumpulan melibatkan saingan peringkat zon.
Seterusnya kami ingin paparkan gabungan kreativiti dua anak beranak yang menghasilkan sebuah mesin unik yang mampu digunakan untuk membaja dan menyiram tanaman. Ahmad Han 62 tahun dan anaknya Muhammad Azmir Khan Ahmad Han 29 tahun yakin hasil ilham mereka mampu membantu meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Mesin automatik yang diberi nama Viscon Agro ini mampu membancuh baja dan menyiram air terus ke pokok menggunakan sukatan yang telah ditetapkan. Sekarang kita menggunakan dua plot melalui baja A dan B menggunakan dua plot. So maknanya dua plot ni dua tapak yang berbeza. Contohnya kita membuat satu rock melon, satu chili. So dua-dua dia serentak mengeluarkan air titis tu dan mengeluarkan sekali baja. Lebih membanggakan, fungsinya boleh dikawal dengan menggunakan telefon selular dan internet. Auto bermakna kita tak payah perlu bekerja dan kita hanya menggunakan teknologi yang terkini dan menggunakan hanya handset yang melalui internet saja. Dengan adanya inovasi ini, dua beranak ini yang mengusahakan tanaman rock melon dan chili mampu menjaga 10,000 anak pokok dengan lebih subur dan teratur. Mesin tersebut yang dijual dengan harga RM40,000 sebuah sesuai digunakan oleh petani untuk meningkatkan pelbagai hasil tanaman. Baik, Nasional 8 edisi 3 Mac berakhir di sini. Sebagai penutup, kami bawakan lintas langsung dari Auditorium Perdana Angkasa Puri untuk mengikuti raptai penuh Anugerah Kasih Tribute P. Ramlee yang akan bersiar secara langsung malam esok pukul 9 malam di TV1. Dan Anugerah Kasih juga akan menampilkan barisan artis popular seperti Datuk Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Azharina Azhar dan ramai lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Negara Malaysia.